Okey, gabungan transformasi ni dia terbahagi kepada 4. Kita ada, kita panggil dia sebagai transformasi lah. Okey, kita panggil dia sebagai transformasi. Dekat transformasi ni ada 4. Kita belajar translasi, kita belajar pantulan, kita belajar putaran dan pembesaran. Okey, pembesaran. So sebenarnya kita dah tekankan dua benda lah kat sini, ada sekali dengan pembesaran. Okey, hari ni kita nak belajar sekali 4. Okey, dia jadi terus banyak. So saya harap semua pelajar dapat fokus. Saya mulut saya ni sakit sebab ada pecah petah, tak tahu mak saya cakap panas dalam. So bila nak bercakap pun dia agak sakit lah. Alright, so untuk transformasi ni, bila kita nak buat translasi ni biasanya dia dah bagi dalam bentuk matrix. Dia bagi dalam bentuk matrix, contohnya XY. Okey, translasi ni maksudnya kalau start dengan koordinat D. Okey, bila kita gunakan translasi 2 dengan 2, kita akan gerakkan X 2 kali dan Y 2 kali. Kalau benda tu positif, dia akan ke kanan untuk paksi X. So gerak ke kanan 2 kali. Dia macam 2 unit lah. Okey, gerak ke kanan 2 unit. So kalau Y dia positif, nombor 2 kat sini. Okey, so Y dia akan gerak ke atas 2 kali. So dia akan gerakkan 2 unit pada Y. So translasi ni sebenarnya main gerak-gerak sahaja. Kedudukan tu ubah-ubah sahaja. Okey, kalau nombor dekat sini negatif, dia akan jadi berlawanan lah, dia akan jadi ke bawah dan sebagainya. So benda ni saya tak nak terangkan sangat sebab kita tak nampak gambaran dia. Ni just orang kata apa, dia punya olok-olok sahaja, lakaran olok-olok. Okey, saya just terangkan secara satu jalan. Okey, translasi ni kamu kena ingat lah, translasi ni dia bermaksud pergerakan. Okey, pergerakan satu objek. Jadi kalau dia ada bagi koordinat dalam bentuk matrix tu, awak dah tahu dah berapa unit dia gerak. Okey, kalau dia letak situ nombor 4, so 4 unit. Kalau dia letak situ nombor negatif, so dia akan berlawanan arah. So arah dia akan jadi arah ke belakang. Okey, kalau dia letak sini negatif, so dekat sini dia akan gerak ke ke kiri 2 unit sebagai negatif. Okey, kalau dia punya Y dia pun negatif, so 2 unit ke bawah negatif. Okey, 1, 2. Okey, 2 unit. Pergerakan ni dia akan bersambung. Okey, dia akan bersambung daripada objek. Dia tak akan start daripada awal balik. Maksudnya kalau tadi awak mulakan paksi X tu dengan 2 unit, jadi dia akan sambung dengan Y 2 unit. Dia tak akan ulang balik. Maksudnya terus 2 dengan 2. Dia akan straight jalan. Pergerakan tu dia tidak akan berhenti. Okey, so ini adalah translasi. Kita boleh ringkaskan dalam kata lain, pergerakan. Okey, kita boleh bagi tahu dia pergerakan. Okey, dalam tajuk ni translasi yang paling senang. Okey, translasi yang paling senang. Okey, so pantulan pula. Pantulan ni biasanya kita libatkan dengan sains ataupun untuk kehidupan sebenar kita boleh kaitkan dengan cermin. Okey, contohnya kalau awak berada dekat sini. Okey, so awak tengah berdiri, awak tengah bersiap, awak pandang cermin. Okey, so kita panggil diri kita ni sebagai objek. Okey, dan gambaran yang ada dalam cermin tu adalah image. Okey, kita panggil dia image. Macam sains sikit. Okey, so awak tengok kalau katakan kita berdiri antara kedudukan kita dengan cermin tu bersamaan dengan, kita panggil 3 unit lah. Okey, 3 unit jarak dia. Jadi dari cermin hingga ke image mestilah sama. Dia tak boleh lari. Okey, dia mesti ukuran yang sama.
3 unit juga. Maksudnya dia punya jarak tu sama kiri dan kanan. Dia macam ibarat simetri. Okey, pantulan ni ibarat simetri. Yalah, sebab awak berdiri kat mana, makin jauh awak, makin jauh lah gambar objek, gambar image tu. Okey, gambar dalam cermin tu. So kalau makin dekat awak dengan cermin, jadi dekat cermin tu juga paparkan muka awak yang sangat dekat. Jadi dia punya jarak dia sama. Okey. So ingat, kalau pantulan ni kita anggap dia sebagai cermin. Okey, cermin. Okey, itu berkenaan dengan translasi dan pantulan. Dua ni adalah benda yang paling senang nak jawab dalam soalan ni. Tapi ada lagi dua yang sangat susah dan dia melibatkan pelajar kena buat jalan kerja sikit, gerak-gerak sikit badan. Maksudnya korang kena ada satu kertas kosong, kena ada pensel, kena ada pembaris untuk buat lakaran. Okey, sebenarnya sangat susah. Lagi-lagi saya nak ajak online ni memang susah, mencabar. Okey, dua ni sangat susah. So putaran ni apa? Okey, putaran ni apa? Putaran ni kita anggap je dia lebih kepada jam. Kita tahu jam lah, jam dinding ataupun jam tangan. Kita letak jam lah kat sini. So jam ni kan, kalau awak tengok dia ada jarum. Okey, jarum kalau kita start dengan pukul 12, okey. Kemudian kita ada pukul 3, pukul 6 dengan pukul 9. Kita ambil 4 nombor sahaja. Okey. So jarum panjang kita panggil jarum minit lah. Okey, jarum minit ni kalau dia putarkan, okey, kita panggil dia putaran. Okey, kita putarkan 90 darjah, kita akan dapat pada pukul 3. So ini kita boleh panggil dia putaran arah jam, sebab dia ikut arah jam. Dia punya putaran tu ke kanan, kanan ke bawah. Okey, arrow ni saya guna warna biru lah. Okey, dia daripada atas ke kanan ke bawah ikut arah jam. Tapi putaran ni juga dalam soalan biasanya dia akan melibatkan putaran lawan arah jam. So lawan arah jam ni biasanya dia akan start daripada atas ke kiri. Okey, atas ke kiri. So nanti penghasilan image dia akan terhasil macam ni. Jam menunjuk jarum minit menunjuk pada pukul 9. Okey, so untuk tu awak kena faham putaran ni dia bermain hanya 90 darjah. Okey, 90 darjah kat sini dalam soalan. Okey, dalam setiap soalan sentiasa bermain dengan 90 darjah. Untuk 180 darjah tak ada masalah, dia adalah straight line sahaja. Okey, yang tu saya tak nak ajar, yang tu senang je. Tapi yang biasa pelajar sangat-sangat keliru adalah 90 darjah. Sebab 90 darjah ni kadang-kadang diorang guna 90 darjah lawan arah jam. Okey, ni kita panggil lawan, ni ikut. Okey, kita panggil ikut tu belah kanan, lawan tu belah kiri. Okey, so maksudnya siapa yang ikut arah jam dia akan ke kiri lah, siapa yang lawan arah jam dia akan ke kanan. Itu sahaja yang pelajar selalu keliru. So kalau awak rasa keliru, cari jam kat rumah, tengok macam mana dia gerak. So dia ikut arah jam, dia pusing ke arah mana. Okey, so itu berkenaan dengan putaran. Okey, putaran ni yang kita akan main lakar-lakar sekejap lagi. Okey, seterusnya pembesaran. Okey, pembesaran ni biasanya melibatkan dengan saiz. Okey, pembesaran melibatkan dengan saiz. Yang ini juga kita akan melukis-lukis. Pun sama susah. Okey, sebab tu dalam soalan, bila soalan tanya pasal putaran dengan pembesaran, biasanya dibagi konteks soalan ni 3 markah setiap satu. Dan kat sini dibagi 2 markah setiap satu, sebab yang ni lebih senang. Okey, so untuk yang susah tu memang banyak sikit markah dia. Okey, so 4 benda ni yang kita akan sentuh transformasi yang akan ada dalam 6 soalan ni. Dan pembesaran ni kalau kita katakan dengan pembesaran, kalau objek tu bentuk petak, okey, dan objek tu akan menjadi besar, so automatik pembesaran. Okey, objek pergi kepada image. Okey, kita panggil dia pembesaran sebab dia membesar. Okey, ada juga bentuk yang kita katakan bentuk dia besar dan image dia bentuk dia kecil. Ini objek,
dan ini adalah image. Apa-apa mesti mulakan dengan objek. Image tu adalah bayangan. Kena ingat tu, kita tak boleh mula dengan image, kita kena mula dengan objek. So kalau besar kepada kecil, kalau sesiapa pelajar yang tulis ayat dekat sini, proses dia adalah pengecilan, okey, jawapan dia salah. Sebab kita belajar 4 sahaja. Kita belajar translasi, kita belajar pantulan, kita belajar putaran dan pembesaran. Okey, kalau saiz dia berubah jadi kecil, kita jangan panggil dia pengecilan, kita kena jawab dia pembesaran. Okey, walaupun tak logik, tapi nanti bila awak dah belajar nanti lebih dalam pembesaran dengan faktor skala bla bla bla, baru awak tahu, oh logik lah dia punya proses tu adalah pembesaran. Okey, so jangan jawab pengecilan. Siapa jawab pengecilan memang salah. Alright, so ini adalah untuk awak kenal pasti manakah proses yang betul. Okey, kalau soalan dia bagi gambaran, dia suruh awak nyatakan proses dia sahaja. Okey, awak kena nyatakan proses dia. So kena pilih antara 4 ni. Adakah dia lakukan pergerakan, adakah dia lakukan cermin ataupun pantulan, ataupun dia buat putaran jam, ataupun dia main dengan saiz. So antara 4 benda ni awak kena pilih. Alright. So saya harap benda yang simple ni awak just take note sahaja. Okay, so kita akan go through kepada situasi soalan sebenar. Dan untuk teman-teman pelajar, saya dah suruh awak semua print out soalan yang saya bagi, sebab senang untuk awak lukis. Okay, awak kena lukis lah nanti, sebab benda ni dia sangat-sangat susah dan awak kena ada imajinasi yang tinggi untuk buat soalan ni. Okay, imagination. So untuk soalan ni dia bagi actually sebenarnya soalan ni ada 9 markah ataupun 15 markah, bergantung kepada bahagian. Tapi kat sini saya ikut format KBSM. Okay, KBSM. Sekejap, kalau semua boleh dengar suara saya tak? So nanti saya nak tanya, boleh dengar suara? Okay, boleh. So format KBSM ni biasa dulu 12 markah lah. Dia orang memang kena wajib jawab. Alright. So soalan ni sebenarnya saya ambil saja daripada KBSM, tapi sama je topik korang semua, tak ada beza pun. Okay, so kalau soalan ni dia bagi gambar, dia bagi gambar A, B, C, D, dan kita tak tahu yang manakah objek, yang manakah image. Jadi apa yang penting dalam soalan ni, jangan gelojoh jawab terus soalan. Okay, kita kena baca dulu. Baca kat mana? Okey, biasa kita baca kat atas lah. Okey, raja berikut menunjukkan 3 sisi 4 A, B, C yang dilukis pada satu satah. Okey, yang ni tak penting. Yang penting kat sini. Okey, T ialah translasi. Okey, X dia adalah negatif 2 dan Y dia negatif 1. R dia putaran 90 darjah lawan arah jam. Dia ada pusat. Ni lupa nak bagi tahu sikit. Dalam jam tadi tu, okey, dia mesti ada pusat. Okey, ni kan jam kan, dia ada pusat kat tengah. Dia punya jarum kat atas. Jarum mesti start dengan pukul 12. Teringat tu. Okey, so sekarang ni P adalah pantulan dan dia ada garis. Garis tu kita anggap cermin. Okey, cermin pada X7. Kena ingat cermin je. Pantulan, cermin. Kalau cermin je, pantulan. Kena ingat tu. So soalan dia bagi kat sini ITP, tapi jangan jawab dulu. Masih lagi kena baca. Cari koordinat image bagi titik D. Jadi sebenarnya tempat kita nak mula ataupun start adalah dekat D. Okey, tempat yang kita nak start adalah dekat bacaan dekat sini. Cari koordinat image bagi titik D. Jadi D ni adalah objek. Okey, D adalah objek. So kita kena start dengan D. D kat mana? Dia dah bagi koordinat, dia dah lukis siap-siap. Okey, dekat 4, 5. So sini. Okay, so saya ambil gambar dia.
Okay, hopefully semua boleh nampak lah kat sini. Dia pudar sikit. Okay, baru kita tahu nak mula kat mana. Start dengan D. So kita tulis kat sini, mula pada D, iaitu pada 4, 5. Okay, ni. So nak mula dia macam mana? Kita baca soalan pertama. Dia punya apa panggil, gabungan transformasi TP. Okay, TP, translasi pantulan. Okay, TP. Tapi kena ingat, bila soalan pertama dia cakap TP. Sekejap Bila soalan pertama dikatakan dengan TP, kita baca dia akan bermula start dengan D. Kita start dengan D, ataupun start dengan koordinat dia 4, 5. Okay, 4, 5. So ada anak panah dia. Okay, ada anak panah dia. Okay, anak panah dia ni, awak kena terbalikkan huruf yang ada dalam soalan. Okay, soalan dia bagi tahu TP, tapi kita tak boleh buat anak panah T. Kita tak boleh start dengan proses T. Kita kena terbalikkan dia. Wajib Hari ini kenapa pelajar tertanya, kenapa kita kena terbalikkan dia? Kenapa kena start dengan P dulu baru T? Sebab memang untuk transformasi yang digabungkan ni memang kena terbalik. Okey, kalau dia bagi huruf PR, okey, macam soalan kedua ni PR, awak kena mulakan dengan R, tak boleh mulakan dengan P, kena mulakan dengan R. Cuma objek dia berada dekat D. So objek dia ni, okey, ni objek dia. So kita mulakan pada P. Okey, mesti mulakan pada P, huruf kedua tu. So P ni adalah, P ni adalah pantulan pada garis lurus X sama dengan 7. Okey, jadi untuk fahamkan soalan ni, dia bagi tahu pantulan. Jadi kita anggap, pantulan ni mesti melibatkan cermin. Okey, cermin tu pada mana? Manakah cermin tu? X sama dengan 7. Jadi kita lapkas satu garis, X7. Okey, so X7 berada dekat sini. Okey, 7. So buat garis, tak kisahlah garis putus-putus ke, pada penuh ke, buatlah sampai habis graf tu. Okey, X sama dengan 7. So ini adalah cermin. Seeloknya kalau awak gunakan pensel dan pembaris. Okey, so kalau siapa yang dah print kertas soalan tu, boleh terus lukiskan cermin. Siap-siap. Okey, kalau boleh siap labelkan cermin dia sekali. Okey, labelkan X sama dengan 7. Okey, bila kita dah ada dia punya cermin, kita tahu nak start dekat mana. Kita start dekat D kan. So cuba awak bayangkan awak berada dekat D. Okey, awak berada dekat D. So agak-agak image tu ada kat mana? Okey, nak tahu kat mana, dia mesti jarak dia sama. Jarak dia kita kira ada berapa unit kat sini. Kita kira satu kotak satu unit. Okey, kita ada satu kotak, dua kotak, tiga kotak. Langkah cermin je di tiga kotak. So kita anggap jarak antara D sampai ke cermin tu adalah 3 unit. Jadi image yang terhasil mestilah berada 3 unit juga. Okey, 3 kotak 3 unit, 3 kotak. So dekat sini lah. Okey, so berapakah koordinat dia, awak kena cari. Sebab soalan ni dia tanya cari koordinat. Okey, koordinat yang terhasil adalah pada 10, 5. Okey, 10, 5. So ini dia punya jawapan pertama. Okey, 10, 5.
Okay, so kalau awak rasa nak senang, nak ingat kan, kalau dia ada cermin je, awak gerak je berapa kali. Contohnya kat sini saya ada ajar cara yang kedua. Satu, dua, okay, satu kotak, dua kotak, tiga kotak. Kemudian keluar juga tiga kotak. Keluar daripada cermin, satu, dua, tiga. So sini, sama je, kita boleh buat macam tu. So koordinat dia adalah 10, 5. So kalau kat sini betul, awak dapat satu markah. Okay. So itu dia punya image yang pertama. Tapi jangan lupa, bila kita dah siap buat pantulan, okay, kita dah settle lah dia punya anak panah untuk P. Kita siap P, kita tinggal lagi satu, iaitu huruf T. Okay, huruf T dia adalah sambungan sebab dia adalah gabungan. Bila dia cakapkan dengan gabungan, dia mestilah bersambung. Jadi ada anak panah kat sini, anak panah. Okay, anak panah yang last sekali adalah T. Tengok dia terbalik kan kat situ. So T ni apa? Awak kena baca balik. T ni ialah translasi negatif 2, negatif 1. Okay, T ni adalah translasi negatif 2, negatif 1. So untuk awak cari koordinat translasi tadi, okay, bila kita katakan dia bersambung, maksudnya dia punya pergerakan tu dia akan berjalan dari stesen pertama ke stesen yang seterusnya. So sekarang ni awak anggap je hijau ni sebagai objek. Okay, sebab kita nak sambung perjalanan tu. Contohnya awak dekat rumah, okay, awak nak pergi ke kampung, awak pergi rehat dekat RNR. Okay, RNR kat sini. Okay, sekarang awak nak sambung apa ni, perjalanan. So nak sambung perjalanan tu kena pergi ke translasi. Okay, so awak buatlah translasi tu dekat start dengan RNR tadi tu. Okay, so dekat perhentian ni buat translasi. Kalau kita belajar tadi, translasi tu start dengan X, lepas tu Y. So X dia adalah negatif 2. Negatif 2 tu kita akan baca pergerakan dia bergerak ke kiri. Bergerak ke kiri 2 unit. So 1, 2. Okay, 2 kali. Settle 2 ni. Dan Y dia adalah negatif 1. Okay, bergerak ke bawah 1 unit. Sebab paksi Y kita belajar di atas bawah. Okay, paksi X kita belajar kiri kanan. Okey, kalau dia positif dia ke kanan, kalau dia negatif dia ke kiri. Sama juga dengan Y, kalau dia positif dia ke atas, kalau dia negatif dia ke bawah. Macam belajar bateri kan. Okey, so gerak ke bawah. Okey, dapat koordinat kat situ. So koordinat yang terhasil adalah 8, 4. Okey, koordinat yang terhasil adalah 8, 4. So banyak contohan kat sini. Untuk pantauan dengan translasi ni senang, saya ajar melalui share screen macam ni. Okey, bila awak dah selesai jawab untuk soalan yang pertama, kena padam balik gambar tadi. Kecuali yang pantulan tu lah, awak padam balik bekas conteng yang awak dah gerak tadi tu. Sebab apa kena padam? Sebab perjalanan yang pertama selesai. Okey, perjalanan yang pertama selesai. Kita ada lagi satu perjalanan. Okey, perjalanan pada soalan A2, perjalanan PR. Maksudnya setiap satu tu satu perjalanan. Perjalanan panjang lah. So kita ada PR, perjalanan yang kedua. Sebab tu kena padam. Kenapa kena padam? Supaya awak nampak. Okey, bila bersih kertas tu, senang nak buat pantulan, senang nak buat putaran, nak gerak-gerak sana sini. Okey,
So untuk soalan dia, bila kita katakan perjalanan ni kita nak mula balik, kita kena start semula dengan D. Okey, mesti mula pada D. Soalan pertama dah habis, cerita dia tutup sampai situ sahaja. Sekarang cerita baru PR. Jadi kena mulakan pada D, iaitu 45. Okey, mulakan pada D iaitu 45. So untuk PR kita mesti mulakan dengan P atau R. Okey, siapa tahu tulis kat komen. Untuk PR kita mulakan dengan apa? P atau R? R Kenapa kita mulakan dengan R? Sama juga macam tadi saya ajar. Kalau kita ada nama dia, nama perjalanan tu TP, tapi kita mesti mulakan dengan P. Kita panggil proses lah. Okey, kita panggil proses P, baru kita habiskan T. Sama juga dengan PR. Nama perjalanan ni PR, tapi kita punya proses yang kita nak gunakan mesti mulakan dengan R dulu, baru P. Okey, kena ingat tu. Terbalik memang salah, hilang 2 markah. So hati-hati. Okey. So apakah dia R? Kita tengok soalan balik. R dia adalah putaran. Putaran yang sakit ni nak lukis. Saya tak tahu nak terangkan macam ni, tapi saya ada buat satu video, cuma video tu goyah sikit lah. Okey, tapi saya ajar dulu kat sini lah. Nanti awak boleh tengok video kali kedua. Alright. So R ialah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat O. Ingat, dalam jam, bentuk jam kan bulat, so dia ada jarum. Okey, ingat, jam dia ada jarum dan dia ada pusat. Okey, kita panggil ni sebagai jarum. Okey, yang ini sebagai pusat. Mesti ada. Okey, so kalau dia kata kat sini pusat dia adalah pada O. Pusat dia pada O. Jadi pada O tu senang je, asalan. Okey, 00 ni O. Okey, kat sini. So untuk garis jarum tu, okey, jarum dia mestilah pada objek, pusat mestilah pada O, iaitu asalan. Sometimes soalan tu dia bagi tahu pusat berapa-berapa. Yang itu kena tentukan ikut soalan. Okey, pusat boleh berada kat mana-mana. Pusat boleh berada kat sini, boleh berada kat sini, ikut soalan. Okey. Disebabkan soalan tu cakap pusat tu pada O, so O tu adalah 00. Okey, sekarang awak nak tahu jarum kat mana je. Jarum mestilah pada objek. Okey, jarum mesti pada objek, dan objek kita adalah pada D. Okey, jarum kita adalah pada D. Sekarang ni awak dah tahu. Okey, sini pusat, sini jarum. Okey, gariskan pusat dengan jarum gunakan pembaris. Okey, gariskan guna pembaris pusat dengan jarum. Gariskan tegak guna pembaris. Ni dia punya, apa orang kata, nak buat kerja sikit tu kan, dia punya rasa susah tu. Benda ni memang take time sikit lah nak buat kerja. Okay, so awak gariskan D dengan O. So awak dah tahu dah, kalau D ni jarum, okay, yang O tu adalah pusat. So yang bergerak siapa? Takkanlah pusat jam tu yang bergerak, seram lah kan. Dah tentulah jarum jam yang bergerak. Yalah, kita belajar ni kan, ni jam. So yang gerak tu adalah jarum magnet tu, bukannya pusat tu yang bergerak. Kalau pusat tu bergerak, habislah jam tu, rosak. Okay, so yang bergerak tu mestilah jarum. Okay,
So benda ni, soalan ni dia cakap 90 darjah lawan arah jam. So bila kita katakan dia lawan arah jam, okey, bila kita start dengan jarum ni start mesti pukul 12. Okey, jarum ni start pukul 12. So dia sengit tau. Saya nak awak pusingkan kertas tu kasih tegak. Okey, pusingkan kertas tu kasih tegak. So untuk tu boleh tengok video yang saya akan buka. Tapi video ni agak gegas sikit lah sebab saya punya tempat stand kamera tu tak betul. Beli pun murah. Okey, transformasi soalan 1. Okey, dia tak ada sound tau, tapi saya just explain sahaja. Okey, harap awak nampak lah. Sekejap, saya tak boleh zoom. Okey, awak boleh zoom tak? Kalau awak boleh zoom, okey lah. Okey, so kat sini saya beritahu. Okey, first, gariskan objek dengan pusat putaran. Maksudnya objek tadi tu pada D dan pusat putaran tu pada O asalan yang macam saya suruh awak buat garis. Gunakan pembaris dan pensel. Okey, so pusingkan kertas awak. Okey, pusingkan kertas sama tegak selari dengan mata awak. So nampaklah sikit tegak 12 kan, tegak arah utara. Okey, nampak saya buat arah macam tu. So nanti awak ambil pembaris. Pembaris ni mestilah pembaris yang betul-betul pembaris. Janganlah pembaris yang macam dah pecah-pecah, patah-patah. Saya nak guna pembaris yang betul-betul pembaris. Okey, saya letakkan pembaris plastik macam ni. Okey, dekat pembaris tu, kalau perasan dia ada bucu dekat ujung. Okey, bucu yang hujung ni apa fungsi dia? Kita tengok. Letakkan bucu pembaris pada pusat. Okey, letakkan bucu pembaris pada pusat putaran. Kalau dia kata lawan arah jam, kena letak belah kiri. Macam saya letak. Tengok kan dekat O kan pusat. So letak betul-betul bucu tu dekat O. Tapi orang hadap ke kiri lah. Macam tu. Kalau lawan arah kalau ikut arah jam, saya just pindahkan pembaris tu ke kanan sahaja. Jadi beza dia, kita gunakan bucu tu lekatkan pada pusat. Okey, lekatkan bucu pada pusat. Jadi pembaris tu kalau nak tahu kat kanan ke kat kiri ke, ikut arah jam atau lawan arah jam, ikut yang tu je. Sebabkan kita guna lawan arah jam, jadi kita guna belah kiri lah. Okey, sekarang ni awak tengok pensel yang saya pegang tu. Okey, so saya akan gariskan daripada O tu ke kiri. Okey, saya gunakan belah bawah. Ni, saya gunakan belah bawah, saya gariskan. Gariskan dari pusat ke kiri di bahagian bucu pembaris. Memang susah sikit lah nak garis sebab terlintur dengan jari saya. So boleh nampak garisan tu betul-betul nampak cantik 90 darjah dengan menggunakan pembaris sahaja. Ada juga yang guna protractor kan, tak ada masalah lah. Tapi saya lebih suka guna pembaris. Okey, pastikan ukuran yang jarum panjang tadi tu sama dengan garisan asal. Okey, so yang ni saya nak tunjuk dekat sini lah. Okey, ni bukan contoh ni, saya padam. Okey, contohnya awak dapat lah macam ni kan garisan dia. Okey, nampak tegak 90 darjah. Okey, 90 darjah. Okey, so awak ukur berapakah jarak cm kat sini jarum dia. Mesti sama. Jarum takkanlah tiba-tiba memendek pula kan. Dia mesti sama panjang. Okey, mesti sama panjang. So apa yang saya ukur kat kertas saya dapat berapa Sekejap saya tengok video ni. Saya dapat 2.8 cm macam tu lah, something, ataupun 2.9. ok, so kat situ awak kena ukur balik jarak dia mesti sama. Bila awak dah ukur dia punya jarak tu, ok, awak cari berapakah koordinat dia. So dia selari dengan paksi Y4. ok, dia selari dengan paksi Y4. ok,
So dia selari dengan Y4 lah sepatutnya. So kita tahu dia ada nilai X dan dia ada nilai 4 kat situ. Okey, gambaran memang terkeluar sikit daripada graf, tapi tak ada masalah. Kita kena kuat imajinasi. Awak suka membayangkan sesuatu benda pelik kan? So ini adalah imajinasi awak. So sekarang macam mana kita nak tahu ukuran garis putus-putus ni? Okey, kita nak tahu koordinat dia. So awak ukur ukuran pembaris. Okey, ukurkan garis putus-putus tu. Ukurkan garis putus-putus. Saya dapat 2.2 cm. Okey. So awak ukur garis putus-putus ni daripada start yang dot ni kan. Saya dapat dalam 2.2 cm sampai ke paksi Y. Dan lepas tu saya ukur lagi sekali daripada paksi Y ke kanan untuk pinjam ukuran. Okey, ukur lagi sekali. Okey, ukur lagi sekali. Mestilah 2.2 cm juga. Dia memang agak susah sikit. Okey, so boleh tengok kat sini. Saya buat sambungan lagi 2.2 cm. So anggaran dia saya dapat dalam 5 unit lah. Okey, 2.2 cm bersamaan dengan 5 unit. Okey, 2.2 cm bersamaan dengan 5 unit. So anggap sahaja garis putus-putus tu bersamaan dengan negatif 5. Okey, sebab dia 5 unit ke belakang. Jadi untuk tu koordinat dekat sini, okey, koordinat dekat warna hitam yang saya bulatkan ni adalah negatif 5 dan 4. Okey, so ini adalah gambaran yang terhasil untuk putaran. So untuk putaran ni awak kena ingat satu je. Kalau nak buat putaran mesti kena guna pembaris. Okey, pembaris tu kena ada bucu yang tajam. Tak adalah tajam sangat pun. Okey, lepas tu bucu yang tajam tu mesti lekatkan pada pusat jam. Okey, pusat jam. Kalau kiri lawan arah jam, kalau kanan ikut arah jam. Okey, awak kena ingat tu je. Okey, so dah dapat jawapan, tulislah jawapan dia. Negatif 5, 4. Okey, negatif 5, 4. Putaran ni memang agak susah, tapi tak apa, kita buat lagi sampai lebam pun. Okey. So lepas tu, okey, awak dah dapat 5 unit tu. Okey, saya tengok lagi apa yang saya tulis kat sini. Okey, tak ada. Sampai situ je videonya. Okey. So video tu saya malah nak edit dah sebenarnya. Okey, jadi saya padam balik ni sebab saya nak kasih dia nampak jernih. Okey, so berdasarkan start daripada koordinat ni, ada lagi satu benda yang awak tak buat. Kita dah siap R, kita tinggal P. P ni adalah pantulan pada X7. Gunakan garisan X7 tadi tu dan awak cari berapakah jawapan dia. Okey, berapakah jawapan dia. So awak kena kira berapa unit yang ada dekat objek hitam ni sampailah ke cermin. Awak gunakan kertas yang awak dah print tu, awak kira berapa unit dia. Okey, dia mesti sama juga dekat sini. Dia mesti terkeluar, dia mesti sampai hujung. Okey, awak kira dulu. Saya bagi seminit dan awak akan bagi jawapan awak lah.
Okey, so berapakah jawapan yang terhasil selepas lakukan pantulan? Okey, siapa dapat jawapan, tuliskan koordinat dekat sini. Okey, saya nak jawapan akhir. Dia memang agak susah sebab nak kena kira daripada terlebih kertas tu. Hmm 19.4. Mari kita semak jawapan. Saya pun tak ingat. Sekejap Nombor 1. Betul, 19.4. Good. So jawapan dia 19.4. Okay, so macam mana dapat 19.4 tu? Okay, so kita tengok sambungan start daripada selepas putaran tadi tu. Okay, negatif 5, 4 ni. So kita sambungkan daripada objek hitam ni ke cermin. Okay, sambungkan cermin ni. So kiraan dia senang je. Kalau tengok dia mulakan dengan negatif 5 kemudian negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kira lah ada berapa unit kat sini. Ok, so kita kira dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So dia ada 12 unit. Ok, dia ada 12 unit nak pergi kepada X7. Ok, 12 unit. So automatik kalau dia nak ke image, mestilah 12 unit juga. Ok, 12 unit juga. So 12 campur 7 dapat 19. Ok, so dia punya pengiraan dia macam tu je. Kita boleh buat macam ni. So nanti selarikan dengan Y4 19, kemudian koordinat dia kat sini. Ok, 19, 4. Dia sangat jauh, tersasar. Tapi ok lah. So jawapan dia 19, 4. Kena kira satu-satu. Kau boleh start dengan negatif 5 sampailah X7. Alright. So salin jawapan dia. So apa yang saya nak simpulkan kat sini adalah translasi dengan pantulan je yang saya boleh terangkan secara direct lah. Kalau putaran dengan pembesaran tu, dia macam mustahil kalau awak nak faham terus dalam masa sehari. Dia makan masa 2 atau 3 hari jugalah nak fahamkan. Tapi nak fahamkan senang je. Saya bagi tips, awak kena buat latihan. Ok, kena buat latihan berkali-kali. Kalau tak buat latihan, memang sampai bila pun takkan reti. Ok, so ini berkaitan dengan pantulan dan putaran. Alright, sampai sini dulu saya nak tertanya, semua okey tak? Boleh faham tak basic untuk transformasi? Ok, ini baru soalan biasa je. Ada lagi soalan next? Kalau faham, tulis faham kat ruangan komen.
Alright. So next kita akan go through kepada soalan yang bawah dia. So yang ni saya tak boleh skip tau. Soalan ni saya kena straight jalan. Okay, so ini adalah jawapan yang tadi. Saya dah boleh bersihkan balik gambar ni. So awak kena bersihkan balik gambar ni. Okay, bersihkan cantik-cantik. Saya dah bersihkan macam ni lah. Kenapa kita kena sentiasa bersihkan gambar ni? Sebab soalan ni berkait sampai ke soalan C Jadi kalau awak tak bersihkan, dia akan mengganggu awak untuk menjawab soalan-soalan yang seterusnya. Okey, saya nak awak baca, sama-sama kita baca. Sisi 4C ialah image. Okey, sisi 4C ialah image bagi sisi 4A. Okey, sampai situ je. Okey, sampai sini yang saya baca ni, tentukan yang manakah image, yang manakah objek. Okey, tulis kat ruangan komen. Yang mana objek, yang manakah image. Okey, cepat, dapat tentukan tak yang manakah objek, yang manakah image? Yang mana C ataupun A? C ialah apa? A ialah apa? Yang mana satu objek, yang mana satu image? C ialah image, A ialah objek. Benda ni kena fahamkan dulu. Sebab kalau awak terus jawab soalan ni, awak tak tahu siapa image, siapa objek, maksudnya awak tak boleh buat. Jadi kena cari dulu dan tentukan dulu yang manakah image dan manakah objek. So sekarang bila awak dah tahu C ialah image, so tulis kat sini image, tulis kat sini objek. Okay, biasanya saya ajar kita mesti mulakan dengan objek. Okay, kena mulakan dengan objek, tak boleh mulakan dengan image. Ingat kena mulakan dengan objek. So siapakah B? Siapakah B ni? Okay, B ni adalah image juga, tak ada masalah. Tapi sebenarnya C tu image akhir. Image dia ada dua tau. Dia ada image awal dengan image akhir. Maksudnya jadi dua image lah. Image yang pertama dengan image yang kedua. Objek ni biasanya dia akan pergi dulu kepada image awal, baru dia pergi kepada image akhir. Okay, image akhir tu mesti akhir sebab dia sebut akhir kan. So image awal tu adalah yang image yang betul-betul first. Okay, so apakah proses yang digunakan start daripada objek pergi kepada image yang pertama? Betul-betul jelas dekat situ awak boleh nampak. Antara 4 proses ni, translasi, pantulan, putaran, pembesaran, yang manakah sesuai untuk A pergi kepada B? Tuliskan dekat ruangan komen.
Pembesaran. Yang lain? Sama juga ke atau ada jawapan lain? Objek kepada image. Okey, so kalau saya jawab pembesaran. Walaupun saiz dia besar objek kan. Objek tu besar dan yang B ni kecil. Tapi bila kita sebut pasal saiz sahaja, automatik kita tulis pembesaran. Okey, tulis je pembesaran. InsyaAllah dapat 1 markah. 1 markah. Apa salahnya? Alright, so itulah jawapan dia. Tapi kita nak lagi markah. Saya nak markah lagi. Saya nak lagi 2 markah. Okey, tak ada masalah. So untuk ni saya nak awak fahamkan dulu. Kalau dia melibatkan saiz, mesti pembesaran. Tak boleh putaran. Putaran yang masalah lah. Okey. So pembesaran sebab dia main dengan saiz. So itu tu awak dah faham. Okey. So tulislah pembesaran. Ini untuk pelajar yang betul-betul tak tahu apa, tulis je proses pembesaran. Untuk yang rasa nak lagi markah, saya nak markah lagi. Okey, so awak kena fokus. Nak markah lagi, awak kena tengok. So setiap pembesaran dia mesti ada skala dia tau. Dia mesti ada skala pembesaran. Ni tambahan sikit ayat dia. Saya nak awak letak ayat dia. Dengan faktor skala. Dengan faktor skala. Okey, dengan faktor skala. Okey, rumus faktor skala ni ada kat sini. Saya letak kat sini. Rumus faktor skala. Okey, image bahagi dengan objek. Apa maksud rumus faktor skala ni yang dibawa masuk kepada image bahagi objek? Okey. So benda ni sebenarnya awak tak payah salin pun, tapi awak nak salin pun tak ada masalah. Okey, rumus faktor skala ni image bahagi dengan objek. So nak cari macam mana nak kira image bahagi dengan objek ni. Okey, so saya sarankan pelajar untuk cari mana-mana garisan yang betul-betul lurus. Okey, garisan yang lurus, contohnya macam ni lah, garisan tegak. Yang ini image tau, image awal. Okey, ukur je mana-mana. So yang ni awak tengok, oh saya jumpa lah garis tegak ni, ada 2 kotak. Okey, 2 kotak. So 2 kotak ni kita anggap dia sebagai 2 unit. Okey, 2 unit. So image dia 2 unit tegak 2 unit tegak. So objek dia berapa unit? So kita kira kotak dia 1, 2, 3, 4. So ada 4 unit menegak. Okey, so image bahagi dengan objek ni kita boleh tulis dalam bentuk 2 bahagi dengan 4. Kita kira unit dia sahaja, ukuran dia. Kalau awak ambil tegak atas, okey, contohnya 2 unit ni, okey, tegak atas. So objek juga kena ambil tegak atas, tak boleh ambil yang lain. Kalau awak ambil serong, boleh, tak ada masalah, saya tak salahkan pun. Ni, ambil serong ni. Tapi nanti objek ni juga kena ambil serong yang panjang ni juga. So nanti lagi menyusahkan pelajar untuk kira berapa unit. So untuk memudahkan, saya sarankan pelajar untuk cari garis tegak. Okey, garis tegak yang betul-betul boleh baca. Okey, 2 unit kat sini. So kat sini ada 4 unit, 1, 2, 3, 4. So 2 bahagi 4 dapat 1/2. Okey, pembesaran dengan faktor skala 2/4 atau perkecilkan jadi 1/2, lagi cantik. Okey, so dapat 2 markah kat situ. Okey, pembesaran dengan faktor skala 1/2. Tak nak, saya tak nak ambil dekat atas, saya nak ambil kat bawah. Boleh, tak ada masalah. Okey, contohnya awak ambil dekat sini 2 unit, 1, 2. Okey, dan kat sini ada 1, 2, 3, 4. So 2, 4. Image bahagi objek 2 bahagi 4. So dapat 1/2, sama juga. Okey, tak ada masalah, sama juga. Kalau awak rasa nak ambil yang serong lah, nak mencabar sangat kan,
Kalau contohnya nombor dia lain, contohnya 1, 2, 3, 3 unit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 unit. 3 bagi 6 dapat 1/2. Sama juga jawapan. So ingat, kalau awak ambil tegak, kena ambil tegak. Kalau awak ambil serong, kena ambil serong. Benda tu mesti melibatkan benda yang sama. Tak boleh lain-lain. Awak tak boleh cakap ambil tegak, tiba-tiba ambil bawah. No, salah. Kena ambil sama tempat. Okay, yang selari sahaja. Okay, itulah faktor skala. Okay, dapat satu lagi markah bonus. Okay, tak cukup markah lagi. Sambung lagi sikit. Pada pusat, dia mesti ada pusat. Pada pusat, pembesaran ni kena ada pusat. Okey, kalau ada pusat, so pusat dia nak cari kat mana? Okey, pusat dia nak cari kat mana? So untuk tu saya ajar, kalau awak nampak kat sini yang tajam atas. Okey, ini objek kan? Yang tajam atas, gariskan dengan yang tajam atas. Okey, image dengan objek ni. Cuba gariskan. Okey, gariskan guna pembaris. Garis dia penuh-penuh sampai keluar baris. Sekatilah. Okey. Lepas tu apa lagi pasangan yang sama? Okey, tegak bawah. Dengan tegak bawah, kita ambil, gariskan. Okey, gariskan guna pembaris. Cari titik pertemuan dia. Okey, cari titik pertemuan dia. Kemudian okey, sekejap cari titik pertemuan dia kat sini kot. Okey, guna pembaris. Lepas tu apa lagi? Bucu bawah. Bucu bawah dekat sini. Okey, bucu bawah dekat sini dengan bucu bawah image. So awak gariskan ni lagi nampak jelas lah. Okay, gariskan. So cari pada pelanggaran garis tu. Pelanggaran garis kita panggil kat sini pelanggaran accident. So itulah pusat dia. So pusat dia berada pada 12-14. Okey, pusat dia berada pada 12-14. So apa yang saya nak terangkan kat sini adalah pasangan dengan pasangan. Okey, pasangan atas dengan atas, tepi dengan tepi, bawah dengan bawah. Yang mana garisan tu berlanggar, itulah pusat dia. So awak kena gariskan guna pembaris. Saya tak sure 12-14 ni betul ke tak. Betul lah, 12-14. So jawapan dia 12-14. Okey, pada pusat 12-14. Okey, ni adalah markah lagi satu. So dapat genap 3 markah. Tapi bagi pelajar yang rasa susah sangat, tak apa, at least awak tulis proses dia pun cukup. Okey, tulis je proses dia. Okey, proses dia dapat 1 markah. Jangan tak buat apa-apa. Kosong tu sangat sombong. Okey, so ini actually dapat markah. Sebenarnya faktor skala ni juga sebenarnya senang. Awak boleh kira kotak-kotak je. Yang pusat ni je yang awak nak kena garis apa, pasangan dengan pasangan. Okey, so ini adalah pelanggaran dia. Awak kena tahu cara nak gariskan. Okey, pasangan dengan pasangan. Oops. Okey, awak kena tengoklah bentuk dia. Okey, ni tajam atas. Okey, pasangan ni pasangan yang sama.
Okey, so itu dia punya jawapan pertama, pembesaran. Okey, yang kedua. Okey, image awal. Kita dah sampai ke image awal. Sekarang kita nak pergi ke perjalanan akhir. Okey, dah jangan pandang lagi objek ni. Okey, jangan pandang lagi objek ni. So, image awal pergi kepada image akhir. Okey, pergi kepada image akhir. Antara 4 proses, translasi, putaran, pantulan dengan pembesaran, yang manakah sesuai? Okey, teka dulu dan tuliskan dekat ruangan komen. Putaran. Ada lagi tak jawapan? Tak tahu. Okey, jawapan dia adalah pantulan. Kenapa putaran tidak diterima? Kenapa putaran tidak diterima? Okey, first, saya nak tanya awak. First, kalau tajam, kita tengok tajam. Tajam dia yang kita nak sangat-sangat nampak lah. Kalau awak tengok tajam dia pandang atas. Okey, pandang atas macam ni. Tiba-tiba image akhir dia pandang bawah. So agak-agak nampak tak dia macam pantulan? Kita buat anak panah ni kan, atas dengan bawah, dia macam bertentangan. So sebenarnya dia macam ibarat cermin. Kalau putaran, okey, kalau tajam dia dekat atas, tajam dia mesti akan menghadap ke kiri, ataupun tajam dia mesti menghadap ke kanan. Baru kita boleh kata dia putaran. Okey, so mungkin bentuk dia akan jadi macam something yang sekejap 1, 2, 3. Okey, macam ni lah. Okey, dia punya tajam 2. Okey, lepas tu dia ada gerak 2 kotak. Okey, macam ni. Contoh tajam dia. Something macam tu lah. Okey, so sekarang ni awak tengok dia punya tajam ni kita utamakan lah sebab kita nampak jelas lah dia atas dengan bawah. Ataupun kat sini lah dia punya bucu tajam bawah. Bucu tajam bawah ni dengan bucu tajam bawah ni dia berubah jadi atas. So bawah dengan atas, dia macam ibarat, nampak tak tentangan kat situ. So kita katakan dia adalah pantulan. Okay, so pantulan, bila kita katakan pantulan, tulis je pantulan. Okay, tulis je pantulan. Okay, dia mesti ada garis. Yang ni dia tak ada pusat, dia ada garis. Okay, pada garis pada garis berapa? Okay, kita tak tahu dia punya garis kat mana. So pantulan mestilah cermin. Kalau kita katakan anak panah dia macam ni, so mesti ada satu garisan yang membahagikan antara dua. So kita kira yang terdekat, pasangan-pasangan tadi ni pun mesti ada pasangan. Okay, pasangan dia adalah, awak nampak dot hitam yang saya lukis ni? Okay, dot hitam ni kira berapa unit? 2 unit. Okay, 2 kotak. So pasangan untuk yang lagi satu juga adalah 2 kotak, 2 unit. So antara 2 kotak tu dia bertemu pada garisan sini. Okay, garisan sini dia mesti sama unit tau. Pasangan dengan pasangan dia mesti sama unit. Dan garisan tu melanggar pada Y8.
Garisan tu melanggar pada Y sama dengan 8. Jadi pada garis Y sama dengan 8. So cermin dia pada Y8. Kenapa awak rasa garisan Y8 tu betul? Kita boleh semak pada bucu-bucu yang lain. Contoh bucu yang ketiga, saya letak bucu warna merah ni. Okey, bucu warna merah ni, cuba awak langgar kepada cermin. Okey, langgar kepada cermin 1, 2, 3, 4 unit. So keluar juga 4 unit. 1, 2, 3, 4 unit. So ini menunjukkan bahawa jawapan dia betul. Y sama dengan 8. Try juga buat pada yang lain. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7 unit. Keluar pun 7 unit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, pun betul. Mana-mana betul. Tapi saya lebih suka ambil yang paling dekat. Sebab apa? Sebab paling dekat lah yang paling senang nak kira. Contohnya pasangan yang warna merah ni. Okey, pasangan yang tengah-tengah ni. Sebab dia dekat. Okay, kita sebenarnya benda ni awak tak boleh terus tulis jawapan. Awak kena check dulu kalau putaran betul tak, dia punya pasangan dengan pasangan ni ada tak dia macam ada konsep pantulan. Kalau tak ada, maksudnya putaran jawapan dia. Okay, kalau tak ada baru putaran. Tapi ingat, pantulan dengan putaran masing-masing menggunakan pasangan dengan pasangan. Okay, memang pasangan dengan pasangan. So untuk soalan macam ni, jangan confuse lah. Sebab actually memang susah, tapi kena buat. Okay, kena buat baik kali. Nanti saya akan bekalkan lagi lah. Sama-sama kita buat, sama-sama kita bincang. Okay, so ni kena ingat lah, ni adalah pantulan pada garis Y sama dengan 8. Okay, actually soalan ni dalam 5 markah je. Saya tak tahu kenapa saya tulis itu 6 markah. Sepatutnya ada 5 markah. Sebab pantulan memang 2 markah je. Okay, so sekejap saya nak cari mana saya punya pen tadi jatuh. Okey. So ini berkenaan dengan soalan transformasi. Berat kan tajuk ni? Sebab memang dia banyak dan sangat-sangat banyak. Okey, baru gabungan transformasi tau. Belum lagi destinasi dengan kongruen. Kongruen pun dah pening. Tapi tak apa, sebab saya nak fokuskan gabungan transformasi sebab dia ada dalam lingkungan 9 hingga 15 markah untuk satu soalan. So lagi besar. Okay, last untuk soalan C. Mana soalan dia? Oh ni. Okay, yang ni kira-kira je. Ni matematik sikit lah. Ada penggunaan pengiraan kira-kira. Diberi bahawa sisi 4A mewakili suatu kawasan dengan luas 100 meter. Okey, A ni tadi kita faham dia adalah objek. Okey, dan C ni adalah image. Kita tahu dah. A objek, C image. Dan objek ni kita ada 100 meter. Okey, sebab soalan ni dia bagi tahu. Diberi. Dia yang bagi, bukan kita. Tapi dia yang bagi. Sisi 4A mewakili satu kawasan dengan luas 100 meter. Cari luas untuk sisi 4C. Jadi sebenarnya soalan ni dia tanya cari luas image. Okey, cari luas image.
Yang ni senang je. Rumus dia awak tengok kat sini, boleh salin. Luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Okey, K itu maksudnya faktor skala. Faktor skala tadi kita dah ada dah. Okey, faktor skala tadi ambil kat pembesaran. Ni. Faktor skala ialah K. Faktor skala K, saya tulis K kat sini. Okey, ni K Okey, rumus tadi awak boleh edit sikit. Faktor skala K. So K dia adalah 1/2. Okey, K dia adalah 1/2. So awak terus je cari luas image. Okey, lepas tu awak tuliskan jawapan dekat ruangan komen. Berapakah jawapan dia? Guna kalkulator. Okey, berapakah jawapan luas image yang awak dapat? Betul lah, 25 meter kuasa 2. Kita dah siap. Okey, ni senang je sebab dah ada rumus. Okey, cuma awak kena pasti siapa image, siapa objek. Dia tak bagi tahu awak siapa objek, siapa image kat dalam soalan ni. Tapi awak dah tahu dah yang mana mana satu objek, yang mana image daripada soalan B tadi. Jadi kalau soalan ni cakap sisi 4A, jadi kita dah tahu A ni siapa. A ni adalah objek, dan cari luas dalam meter sisi 4C, dan sini kita tahu dia adalah image. So kena tahu yang tu je. Kalau awak tak tahu yang tu, memang tak boleh buat. Okey, so jawapan dia senang. Ambil balik daripada faktor skala, sebab memang soalan dia akan berkait dengan pembesaran. Jadi awak jangan risau, faktor skala ni sentiasa ada. Okey, awak kena cari kat sini. So faktor skala tadi, ingat saya ajar image bahagi dengan objek. Okey, unit dia tu awak kena bahagi. So dapat 1/2. Kadang-kadang ada yang dapat 3, ada yang dapat 1/4. Okey, macam-macam jawapan. Jadi kena letak kuasa 2. Jangan lupa K kuasa 2. Ramai pelajar selalu lupa nak letak K kuasa 2. Dia selalu kira K sahaja. K kuasa 2 maksudnya 1/2 tu mestilah berada dalam kurungan. Okey, kurungan 1/2 kuasa 2 darab 100 sama dengan 25. Alright. Dan logiknya sebab luas image ni mesti lebih kecil daripada luas objek. Yalah, sebab image dia kecil kan.
Alright, so itu sahaja berkenaan dengan soalan sebenar berkenaan soalan gabungan transformasi. Okay, so kalau awak tengok lagi next soalan nombor 2 ni, okay, yang ini pun sama. Okay, minggu depan satu hari juga saya akan habiskan soalan nombor 2. Okay, kemudian latihan ni ada banyak sangat banyak. Cuma yang soalan 4 dan 5 tu saya akan bagi dalam satu video rakaman ataupun video rakaman je lah, senang. Dan awak kena tengok lah, sebab homework nanti saya nak bagi soalan 3 dengan 6 sahaja. Ok, so nombor 2 ni saya tak sempat nak habiskan hari ni sebab masa pun tinggal lagi 10 minit. So yang ini kalau awak rasa awak nak tolong tengok-tengok buat, nak tengok-tengok saja pun tak ada masalah. Ok, soalan ni lebih kurang je, cuma yang ni ada pantulan sikit, putaran sikit. So yang ini pun sama. Minggu depan kalau yang mana belum print kertas, tolong print kertas soalan sebab kita nak lukis ni lagi minggu depan lagi teruk nak lukis ni, nak kena putarkan lagi. Alright, so itu dulu lah, soalan 1 dulu settle. Minggu depan soalan 2. Ok, so kehadiran